saya Muhammad Kamal Rizam dan kami akan menyampaikan membentangkan tugasan 2 literasi bahasa. Seterusnya. Baiklah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, di mana ahli kumpulannya saya Muhammad Kamal Rizam bin Irwan dan rakan saya Muhammad Abzal Rahman bin Radin Syam dan rakan saya Muhammad Nur Hakim bin Suliman. Seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada definisi SKPMG2. SKPMG2 ataupun Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang yang kedua merupakan penggubalan semula SKPM 2010 dengan penambahbaikan dan peningkatan kualiti pada beberapa standard seperti aspek perizinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan kemudaharaan dan keberjanjian murid. Baik, seterusnya kita masuk kepada keberjanjian murid. Apa itu keberjanjian murid? Keberjanjian murid ialah dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Kualiti murid bukan sahaja dilihat dari segi pencapaian akademik sahaja, namun dinilai secara menyeluruh dari segi akademik, sasial, kokurikulum dan ekokurikulum. Untuk melahirkan murid yang cemerlang, tahap penguasaan literasi murid tersebut mestilah dalam keadaan baik dan cemerlang. Sebagai seorang guru, terdapat beberapa aktiviti dan bahan literasi yang mampu membantu dalam membentuk kemenjadian murid yang cemerlang. Baiklah, seterusnya. Aspek keterampilan ditekankan dalam pembentangan ini ada 2, iaitu membaca dan menulis. Kemahiran membaca merupakan kemahiran yang merujuk pada kepandaian dan kecekapan dalam memerhatikan isi teks dengan teliti yang tertulis dan tercetak, serta faham akan kandungan isinya. Serta membaca ini merupakan kemahiran menterjemahkan lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi. Baiklah, seterusnya menulis. Menulis adalah merupakan bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Kemahiran menulis merupakan pertukaran lambang-lambang bunyi kepada bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, idea dan fikiran. Seterusnya, kita pergi pada isu penguasaan pembaca. Murid sukar mengenal pasti dan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf dan nombor serta sukar mengingat kembali bentuk yang dilihat dan diamati. Seterusnya, murid juga gagal membezakan kedudukan dan bentuk huruf yang seakan sama, misalnya huruf M dan M. Seterusnya, murid juga mempunyai masalah dalam membunyikan fonem A, J, C ketika membaca kerana mempunyai masalah lidah. Yang terakhir pula, pengaruh dialek tempatan yang lain daripada bahasa baku, misalnya dialek Kelantan, iaitu tupik yang bermaksud masuk dan pelik yang bermaksud balik. Baiklah, di sini Azhar dapat tengok Azhar di sini merupakan satu kajian dilakukan oleh pensyarah dan kajian ini dilakukan di Sekolah Rendah Luar Bandar. Kita dapat melihat majoriti pelajar tidak memahami isi kandungan teks, sebab itu mereka mempunyai kelemahan dalam membaca. Dan pelajar juga dapat kita tengok minimum 3.24 daripada pelajar tersebut tidak memahami maksud ayat yang dibaca, yang merupakan satu julat yang agak ketara. Seterusnya. Baik, seterusnya kita tengok isu penguasaan menulis. Yang pertama, murid tidak dapat memegang pensel dengan betul menyebabkan bentuk yang ditulis tidak dapat dihasilkan dengan baik. Seterusnya, pada peringkat mekanik semula, murid tidak dapat membezakan dan keliru untuk menulis antara huruf P dengan huruf P serta huruf Z dengan huruf S. Pada peringkat pelayaran pula, murid tidak dapat membina ayat yang mudah kerana mempunyai kosakata yang tepat dan terdapat pengaruh dari dialek-dialek bahasa tempatan seperti dialek Kelantan dan sebagainya. Murid juga tidak dapat memahami kehendak soalan atau makna sanad kerana tidak dapat menulis sekitar. Azan dan Hakim, kita dapat juga tengok pola di dalam sekolah tersebut di mana minimum atau
purata pelajar di sekolah tersebut mempunyai masalah tidak dapat membezakan huruf besar dan huruf kecil. Okey, baiklah, seterusnya pelajar tidak dapat mengecam abjad. Jadi ini antara merupakan isu dalam penulisan mana murid tidak dapat menulis dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, baik murid. Cikgu dah sediakan satu rangkaian di hadapan. Aman boleh tolong padankan tak? Boleh tu? Aman. Boleh. Wah. Ayah dah ikut. Itu ikan. Okey, okey. Okey, pandai Aman. Baik. Saya go. Okey, murid. Siapa boleh tolong padankan rangkaian di hadapan? Saya go. Okey, Aman. Itu huruf apa, Aman? Huruf M. Itu? Huruf N. Mi L. L. I. Alfa. L dengan I tu tak kakak sama kan? Tu. Murid kita aja pakai dalam boleh? Boleh. S-E se S E se. B-I-B B I B J-I-G J I T. Sebutir. salah. Betul? Sebiji. Sebutir tu dari Kelantan, Aman. Oh, maaf. Okey. Ini cikgu ajar. Ini kita tarik garis sini, garis tengah. Buat bulat, tarik. Kan jadi A tu. Okey, murid, siapa boleh tolong padankan rangkaian karpet? Saya go. Okey, Aman. Itu huruf apa, Aman? Huruf M. Itu? Huruf N. Mi L. L. I. Alfa. L dengan I tu tak kakak sama kan? Tu. Izhab, cuba bina ayat ringkas kita bola. Perkataan tu boleh. Boleh cikgu? Boleh? Cuba baca. Saya suka bola. Okey, pandai. Bagus. Daripada aktiviti literasi membaca yang pertama iaitu guru menyediakan aktiviti memadakan gambar, bentuk, huruf dan simbol. Dapat kita kaitkan dengan isu membaca Afzal, di mana murid tidak dapat mengenal pasti huruf dan mempunyai masalah dalam baca. Jadi daripada aktiviti ini kita dapat lihat contoh guru tersebut melakukan pemadanan kata dengan gambar. Jadi di situ secara tak langsung ia membantu murid dalam mengenal bentuk, mengenal perkataan dan dia dapat apa yang kita tekankan dia dapat mengingat. Dia boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Okey, baiklah. Saudara Hakim. Baik kepada saudara Alfred. Okey, seperti kita dapat lihat dalam aktiviti literasi membaca yang kedua dan aktiviti literasi menulis yang kedua juga, guru telah membuat persamaan dan perbezaan bentuk dan huruf dengan membedakan huruf dan perkataan. Tadi kita dapat lihat guru menyediakan satu latihan dengan menyediakan huruf-huruf yang bagaimana tu? Huruf garis. Huruf garis. Jadi murid yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, bila murid itu dapat tahu, okey, bentuk M macam ni, bentuk N macam ni. Jadi guru di samping itu guru juga dapat melatih murid itu untuk tahu tentang bentuk, untuk mengingat tentang bentuk dan tahu tentang perbezaan dan persamaan antara bentuk tersebut dengan memandangkan huruf yang garis. Itulah Mesej kepada saudara Hakim. Contohnya juga guru menggunakan bahasa baku dalam sesi pembelajaran. Seperti kita dapat lihat dalam isu video ini, guru tersebut menggunakan perkataan sebutir yang bermaksud sebiji dalam bahasa Melayu. Sebutir itu adalah dialek Kelantan dan murid tidak seharusnya menggunakan perkataan itu. Jadi guru menggunakan bahasa baku sebiji. Sebiji dia menggunakan suara yang lantang dan jelas bagi membiasakan ataupun menormalisasikan penggunaan bahasa baku dalam pembelajaran bahasa Melayu. Okay, baiklah. Di sini di peringkat pelajaran guru meminta murid untuk menulis ayat yang mudah berdasarkan gambar. Kenapa? Kita dapat kaitkan balik dengan isu dalam menulis di mana murid tidak dapat menulis dengan baik. Apa sebabnya? Sebabnya antaranya murid tidak faham soalan yang diberikan. Jadi dengan bantuan guru dalam meminta murid, menyediakan bahan pada murid dan meminta untuk melakukan dengan perkara yang mudah, secara tak langsung dia dapat menjana idea dalam pemikiran murid dan
dan secara tak langsung sedikit demi sedikit murid dapat mengembangkan pemikiran, idea dalam membuat air. Okey, baiklah seterusnya. Seterusnya, macam taman pada saya buat tadi yang apa, garis-garis tu kan. Jadi kalau guru perasan macam murid ni dia ada tangan ni cara yang salah, cara kata yang salah. Jadi dalam peringkat pramulis, guru perlu mengajar cara menulis dengan betul untuk menulis. Maksudnya guru bagi harapan. Macam dalam video sebelah tadi, guru tengok murid tu, guru cakap okey macam ni cara nak tulis garis, nak ikut macam ni bentuk dia. Jadi guru tu membimbing murid tu seperti yang adalah SPM, guru telefon bimbing. Jadi guru bimbing murid tu untuk menulis dengan betul dan mengenali betul-betul itu. Ya, betul? Yang terakhir pula, kita dapat lihat dalam video literasi menulis ni dapat satu aktiviti iaitu di mana guru meminta untuk pelajar untuk membuat ayat. Jadi apabila di situ guru dapat melatih murid bagaimana untuk menulis satu perkataan dalam sebuah ayat. Jadi ini dapat memudahkan ataupun kita panggil lebih mudah sempurnakan tulisan dia bagi menjelaskan bagaimana dia menulis dengan betul, bagaimana dia melakukan dalam penulisan seharian. Baiklah, secara kesimpulannya saya dapat simpulkan bahawa aktiviti yang dilakukan oleh guru-guru dalam meningkatkan kemahiran membaca dan menulis merupakan salah satu cara untuk membantu lagi murid dalam memahamkan dan mempelajari ilmu yang dipelajar. Okey, secara tak langsung ia membantu dalam standard kelima kemenjadian murid, di mana cikgu perlu memastikan co-curricular akademik murid perlu sentiasa cemerlang. Jadi saya berharap pada yang menonton video ini faham akan dan dapat faham hadam apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.